Ada hajat demo yang mungkin. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sadida. Allahumma iftah lana ya Allah min abwab rahmatika wa anshur 'alaina ya Allah min khazaini hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah kita dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu ini dalam bulan puasa yang diberkati Allah ini, lebih lagi pada akhir-akhir malam, akhir-akhir 10 hari. Ini 21 dah. 21 tempat kita, tapi negara Arab ada 22. Ramai negara Arab dia puasa daripada kita sehari. Jadi pertama kali sebelum daripada kita masuk tajuk kita yang telah mengkhatam kitab Penawar Bagi Hati, amal nak sebut di sini satu amalan yang amal terima daripada anak kepada Tok Kenali, Tuan Guru Haji Tok Kenali, yang Tuan Guru Tok Kenali, iaitu Ayah Allah Kenali di Mekah. Dia beri kepada anak-anak murid dia lah yang buat munazamah dengan dia ni satu selawat kepada Nabi SAW sebagaimana amba baca di dalam lepas maya tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi tunjina bihi, tidak biha, tunjina bihi, selawat dan salam dan berkat atas penghulu kita, yang mana Allah, kamu ya Allah menyelamatkan kami, bihi dengannya, dengan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau sebut bihi berarti kita tawassul dengan tubuh badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalulah salatan tunjina biha, kita tawassul dengan amalan selawat yang kita selawat atas Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Yang kita selalu dengar di Malaysia, di petani, di mana boleh katakan salatan tunjina biha. Sebab domain biha tu domain ta'nif kembali pada salatan. Kalau di sini yang berdoa dengan tunjina bihi almarhum Tuan Guru Baba Mik Seligi. Tuan Guru Baba Mik Seligi juga asal daripada petani, atau daripada kampung Seligi lah, Seligi Tani Jala. Dia buka pondok Seligi di sini. Dia doa juga dengan ala Sayyidina Muhammadin alladhi tunjina bihi. Sebab apa? Kalaulah Baba Mik ni, Baba Seligi ni, dengan sebab selawat ini dia ajar oleh guru dia Haji Sulung. Haji Sulung mengajar dia selawat tunjina bihi, kembali pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bab tawassul ni, adakah kita tawassul dengan amalan kita sendiri, atau tawassul dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh berlaku dalam hadis, 3 orang pemuda yang masuk dalam gua, tutup pintu gua tu dah, mereka tawassul dengan amalan-amalan mereka yang mereka buat belum daripada mereka tertutup dalam gua. Itu. Dan tawassul dengan diri Nabi ni pun tidak salah. Sebab dalam Quran pun Allah sebut Rasulnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ni itu aku, bukan sunnah aku. Jika kamu betul-betul mencintai Allah, maka hendaklah kamu ikut aku, bukan ikut sunnah aku. Tapi orang dah hari ni dia pergi pada ikut sunnah aku, ikut zahir dah. Fattabi'uni, ikut aku. Sebab an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Diri kita, diri Rasulullah. Jadi maknanya kedua-dua boleh berlaku, tapi amalan tidak sama lah daripada satu tok guru pada satu tok guru. Kalaulah ayah Allah kenali ni, dia tak royak kamu, dia timur pada mana selawat ni. Jadi kita masa tu pun tak telitah nak tanya dia. Ayah Allah timur daripada dia, tak banyak kata lah. Tapi ilmu yang ayah Allah terkenali duk amal di Mekah ni, bab wirid, bab apa, semua daripada ayah dia almarhum Tuan Guru terkenali. Dan ada seorang lagi orang alim Mekah, iaitulah ayah Allah Seka, juga dalam ketubah doa-doa dia, dia mula dengan ia pernah dia guna tunjina bihi, dengan doa zakat kembali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah, tapi makam tak sama. Makam doa tu, darjat doa tidak sama. Kita tawassul dengan amalan kita, darjat lain. Tawassul dengan diri Nabi, darjat lain. Dan sebab kita dengan Nabi tak sama. Dah, dia Nabi ni Nabi dan Rasul, kita ni manusia biasa. Itu kembali pada keyakinan masing-masing. Itu yang mana sana nak sampai kepada generasi muda ni.
Dan amal pun kalau ada majlis-majlis besar, majlis-majlis orang minta amal berdoa, amal doa ni lah, ala sayyidina Muhammadin allati, dengan tanwin Muhammadin allati tunjina bihi min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana bihi juga wa tutahhiruna bihi juga wa tarfa'una bihi juga. Semua tu bihi belakang, berarti ini tawassul dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harap-harap kita boleh tawassul dengan kita berdoa tawassul dengan diri Nabi sendiri. Harap insya-Allah doa kita itu Allah terima daripada kita, insya-Allah, dengan sebab kita tawassul dengan Nabi kita dan Rasul kita. Dan Nabi kita, Rasul kita ini, walaupun beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam, tapi ia masih hidup di alam barzakh. Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim, nabi-nabi masih hidup dalam kubur mereka itu. Nabi-nabi, orang mati syahid, mereka hidup dalam kubur mereka masing-masing. Yang mana maqam nubuwah lebih tinggi dari maqam syahid. Tak munasabah orang mati syahid hidup hidup cara tertentu dalam kubur alam barzakh. Tiba-tiba orang nabi-nabi hidup sebagaimana kita, tak pernah sama. Dengan sebab itulah orang Wahabi tak faham di sini. Orang Wahabi dia, bagi dia apabila manusia ni mati, berarti sumpalah dia seorang nabi ke, seorang rasul ke, serupa dengan kita biasa di alam barzakh. Ini dengan sebab itulah mereka mengatakan kafir atau haram atau syirik bertawassul dengan Nabi. Dengan sebab Nabi dah wafat mari dah. Dia Nabi wafat dah mari dah. Bagaimana nak tawassul dengan dia? Walhal Nabi wafat tu wafat mengikut ajal manusia, tapi wafat Rasulullah tidak sama wafat kita. Di alam barzakh juga tak sama dengan alam barzakh kita. Jadi di situlah orang Wahabi tak faham. Yang sebahagian daripada orang Wahabi sendiri, apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, mana dia katalah mana telah wafatlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya selepas dia wafat tinggal ilmu dia. Tinggal ilmu. Ada ilmu ke ni? Maknanya di antara kita dengan Nabi kita tak ada hubungan apa. Itu etika orang Wahabi. Di antara kita umat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi itu dah wafat, tidak ada hubungan apa-apa. Dengan sebab tu bagi mereka, kita musafir niat ziarah kubur Nabi di mana, daripada Malaysia ke, daripada Madinah, daripada Mekah ke, daripada mana ya, adalah perjalanan kita perjalanan maksiat. Dengan sebab kita pasak nak ziarah kubur ziarah Nabi yang mana Nabi telah wafat, ziarah mana orang mati. Itulah akidah atau pegangan orang Wahabi. Dengan sebab tu Muhammad Abdul Wahab dia kata ana mutammimun nubuwah, aku adalah seorang yang mempenuhkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mutammimun nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ulama Mirza Qadiani di Malaysia di Pakistan, dia kata ana zillu al-masih. Dia tak kata al-masih, zillul masih. Saya ni bayangnya bagi al-masih Isa alaihi salam. Itu Mirza. Supalah Muhammad Wahab ana mutammimu nubuwati Muhammadin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti apabila Nabi kita wafat, maka tak ada lah mana hubungan kita dengan Nabi, putus hubungan kita dengan Nabi. Itu menurut paham Wahabi. Itulah sebab itulah kita tak boleh ziarah kubur dia, tak boleh tawassul dengan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beza di antara kita. Kita kata kalau Nabi wafat, tetapi wafat Nabi tak sama wafat kita. Nabi hidup Nabi alam barzakh tidak sama hidup kita.
dengan sebab dia adalah seorang Nabi dan Rasul, dan kita ada hubungan dengan Nabi, senantiasa amalan kita diakak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhubung dengan kita ni, jadi orang tanya Syekhul Madili rahimahullahu taala wa radhiya anhu, sebab apa Syekh Abdul Qadir, Syekh panggil Syekh Qadir, makam Syekh Qadir, Syekh Qadir buku karya kitab apa, kitab penawar hati, kitab bagi penawar bagi hati. Walhal dalam dalam kitab ni cara hamata pasal pertama pada menyatakan mata, pasal pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Pasal pertama, kitab pertama menyatakan anggota 7. Pasal pertama menyatakan mata. Pasal kedua pada menyatakan telinga. Pasal ketiga pada menyatakan lidah. Pasal keempat pada menyatakan perut. Pasal kelima pada menyatakan faraj. Pasal ketujuh pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, yakni jantung atau hati. Jadi sebab apa yang dinamakan Syekh Mandili, nama kitab ni penawar bagi hati. Padahal kitab ni mengandungi terkait dengan sifat-sifat zahir dan batin bagi manusia. Mereka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di kitab hayat dia banding kita ni, manusia ni ada hati, ada anggota-anggota kasar, mata, telinga, tangan, kaki sebagainya. Hati kita ini adalah sebagai raja dalam hayat dia, dan anggota lain sebagai tentera, sebagai penjintera, sebagai kaki tangan kepada raja. Semua itu adalah mata kita, telinga kita, kaki kita, semua itu adalah sebagai anggota-anggota jentera ataupun pegawai-pegawai bagi raja, iaitu hati. Dengan sebab semua apa kita sentuh ke, kita berjalan ke, kita makan ke, kita minum ke, kita fikir ke, kita khayal ke, apa saja kita buat dengan anggota zahir kita, maka ia sampai kepada hati kita. Berarti baiknya anggota ni, anggota zahir kita ni, baiklah hati kita. Jahatlah anggota zahir kita ni, maka jahatlah hati kita. Dengan sebab kuatnya atau gagahnya atau berkuasanya pemerintah satu raja berdasar kepada pegawai-pegawai dia. Pegawai dia orang setia, pegawai dia orang yang beramanah, pegawai dia orang yang beriman, orang mukmin, maka raja itu jadi teguh dan kuat. Tapi kalaulah raja tu nama pegawai dia orang jahat, orang fasik, orang zalim, maka tentu sekali raja tu jadi lemah. Lama-lama jadi runtuhlah pemerintah kerajaan itu. Supaya juga tubuh badan kita, kalau anggota kita ni tidak jaga daripada maksiat, tidak jaga daripada perkara-perkara mungkar, dan juga perkara-perkara Allah larang, tak kira lah apa saja, maka akhir sekalinya hati kita rusak. Selain ada sifat hati sendiri itu, sifat mazmumah tu tak? Sifat mazmumah daripada mana? Mari daripada sifat zahir kita. Kita tengok orang lebih pada kita mari deki dia. Hati kita pun nak marah ke dia, nak merosakkan dia, nak bodoh dia, nak khianat dia. Jadi semua berbicara daripada anggota-anggota zahir. Dengan sebab itulah Imam Syekh Mandili dia sebut anggota dulu, anggota zahir dulu, barulah cerita
dia cerita tentang hati kita ni. Pasal apa? Kitab yang kedua. Dari kitab yang kedua barulah dia bincang bab yang pertama pada menyatakan, kitab yang kedua pada menyatakan qalbu arti jantung. Jantung ni, qalbu arti jantung, berarti ini tujuh muhal bahasa kita lah, bahasa Melayu. Ya, maksud jantung berarti hati, al-qalbu. Bukan hati lembu tu dah, hati ni hati sanubari. Qalbu berarti hati sanubari. Hati sanobar ini bentuk nama daun sirih. Hati bentuk daun sirih, berarti qalbu. Ikut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, qalbu ni, hati ni ada kaitan dengan penama, dengan jisim kita, dengan ruh kita. Dengan ruh kita ada kaitan, hati kita ni dengan pada jisim kita pun ada kaitan. Dia panggil al-qalbu latifatun rabbaniyatun. Bagi Imam Ghazali, dia ta'ali al-qalbu latifatun rabbaniyatun. Latifah mana? Benda yang halus. Benda yang halus ada dalam tu pada kita, kita tak terasa ada tali ke, ada apa ke, tak rasa betul lah mana ke, tak terasa kita. Kalau dah kita kata telinga kita turun ke hati, apa saya kita dengar turun ke hati, ada otak pun turun ke hati, melalui tali mana, wayar mana, kita tak tahu. Latifah berarti benda yang rahsia, benda kecil rahsia, ia suka dipahami oleh kita. Hati ni sebab arwah juga latifah rabbaniyah panggil. Imam Ghazali alhamdulillah Allah mengajar ihya ini di Masjid Muhammadi pada hari Sabtu mengajar ihya, tapi membaca Ithafus Sadah, tidak baca mantai saja, baca Ithafus Sadah. Sekarang dah sampai kepada bab Kitabus Salah. Sebab baca syarah Ithafus Sadah. Jadi syarah dia ni besar, banyak lebar, dia penuh dengan hadis-hadis dan aqwal imam-imam al-arba'ah. Jadi Qatadah baca tak? Qatadah dia Qatadah tak kena baca lah, hamba bagi ijazah lah. Syekh Qadir Mandili ni rahimahullah ta'ala, kitab-kitab yang dia mengarang semua dia baca di Masjid Haram. Kitab pasal di sini ada lebih kurang 15 kitab. Kitab Alam-Nama tu dia tak mengajar, dia tak karya saja, dia baca. Dia baca sebagai nak bagi ijazah kepada anak-anak murid dia. Termasuk kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Dalam kitab ni dia kata aqaidul iman atau mazhab salaf. Jadi kitab ni jadi kontroversi kepada kita lah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan sebab dalam kitab ni Syekh Qadir Mandili telah memasukkan tauhid 3 serangkai. Adakah Syekh Qadir Mandili ni seorang Wahabi? Dengan sebab yang mengarang kitab perisai ini, dia memasuk dalam kitab perisai ini tauhid 3 serangkai Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad Abdul Wahab dan orang-orang Wahabi. Benar ni amat cerita dah dulu kepada di hotel dah
pada Pan Pasifik. Tapi ayah ada cerita, tentang dengan Syekh di Mandili. Karya kita ni ada cerita, ayah pada ustaz ada. Hamba boleh ulangi lah, sebab daripada planning ada apa orang sini dah. Syekh di Mandili ni tauliah dia telah mengajar tauliah besar. Syekh Abdul Karim Majari ada tauliah juga, tapi tauliah kecil. Syekh di Mandili ni mana dia boleh mengajar belakang kita apa lain pada kita Tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua ni tak benar. Hal lain boleh baca, boleh mengajar tafsir, boleh mengajar fiqh, boleh mengajar nahwu, boleh belajar sarah, boleh belajar usul fiqh, boleh belajar apa saja, semua ilmu, termasuk kita ada karya. Jadi untuk mendapat tauliah besar ni, tauliah umum ni, jadi seolah-olah ada peperiksaan. Peperiksaan itu mana dugaan daripada pihak Isyraf Haramain, pegawai Masjid Haram, dua Masjid Haram untuk Madinah. Dia nak cuba teh akidah Syekh Madili ni. Sebelum kita nak beri tauliah ni, kita nak tahu Syekh Madili ni dia akidah apa. Akidah Muhammad Wahab ke, Wahabi ke, akidah Asy'ariyah. Maka Musyrif Haram ini carilah sebuah kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Ibni Abil Izz. Syarah dia Ibni Abil Izz. Jadi Ibn Abil Izz ini ya syarah kitab Aqidah Tahawiyah ni. Padahal kitab Tahawiyah ni kitab kita Sunnah Jamaah, ya syarah mengikut cara Ibn Taymiyah. Dengan sebab Ibn Abil Izz ini anak murid pada Ibn Taymiyah. Ya syarah Tauhid, bab Tauhid itu ya masuk 3 serangkai Ibn Abil Izz ini. Jadi Musyrif Haramain serahlah kitab tu kepada Syekh Madili untuk terjemah. Terjemah sebutir-sebutir daripada kitab tu, hingga mukadimah ketubah pun dia tulis ketubah dengan bahasa Arab. Syekh Madili terjemah kepada bahasa Melayu. Khatimah pun kita juga daripada Musyrif Haramain dengan bahasa Arab, Syekh Madili terjemah kepada bahasa Melayu. Jadi apabila kitab ni Syekh terjemahlah 1% sebagaimana syarahnya Ibn Abil Izz. Ibn Abil Izz masuk 3 tauhid, 3 serangkai, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Maka Syekh Madili pun terjemahlah sebagaimana syarah Ibn Abil Izz. Sebab apa? Sebab supaya dapat tauliah yang umum. Ini pun bukanlah semua orang tahu cerita ni, sebab ini satu rahsia bagi keluarganya Syekh Madili. Tidak royak lah kalau majlis umum tak royak, dan sebab ini keselamatan dia. Kalau royak mungkin ni orang tarik ke tauliah dia dah, tak ada nak mengajar, tak ada nak apa. Kemungkinan Ittihad Syekh Madili untuk nak sebar ilmu pada orang Mekah ni, orang duduk di Mekah ni, orang Jawi kita duduk Mekah ni, maka dia terpaksa kena terjemah juga, walaupun akidah 3 serangkai dan lain lagi bercanggah dengan akidah yang sendiri. Sebab Syekh Madili ni adalah akidah dia akidah pada sebab dalam akidah dia bermurid pada walaupun Syekh Madili mati dulu, tapi Syekh Madili ni anak murid pada dalam masalah akidah. Dan kalaulah makna Syekh, ada juga orang kata, orang Wahabi kata Syekh Madili terima tauhid 3 serangkai, berarti dia Wahabi juga. Berarti dia Wahabi lah. Kita boleh jawab,
Kalaulah Syekhudin Badili Wahabi, sebagaimana dakwah dia Wahabi, maka tentu sekali orang Mekah akan kata Syekhudin Badili ini adalah Wahabi. Tidak ada seorang pun termasuk pada sendiri, semua ulama-ulama Mekah mengatakan Syekhudin Badili ini adalah Wahabi. Sebab orang tahu sebab pakat dia berlaku. Pakat dia berlaku sebab dia takut tarik tauliah dan sebagainya. Itulah sebabnya dia kalau buku perisai bagi setiap mukallaf masuknya tauhid dia semakai. Inilah maknanya sebagai penjelasan supaya tapi orang tani tidak timbul sangat. Di sini timbul satu isu juga, jadi kontroversi. Jadi Syekhudin Badili ni kitab mana saja dia mengajar, dia mengajar. Sebab dia nak bagi tauliah pada anak murid dia. Dia baca tak baca banyak. Tiap malam dia baca separuh pipi ya. Separuh pipi ya. Dan Syekhudin Badili ni kelebihan dia orang Indonesia, Mandeling. Orang Indonesia ni bahasa dia tu comel dah. Tidak bahasa kita. Bahasa orang Indonesia ni, bahasa Indonesia tu lah, Melayu Indonesia dah. Dia comel dah. Dia kecek. Kalau dia kecek berceramah apa, dia mengikut nahung lalu dah. Dia mengajar mengikut nahung selalu dah. Nahung tu lah, nahung Melayu kita lah, nahung bahasa Indonesia tu lah. Jadi sebab itulah dia mengajar Syekhudin Badili ni kita mudah faham. Dan kita dia yang mengarang. Dia mengarang dia tulis biasa saja. Bukan tulis apa, tulis parai tu. Tak, kita mungkin nak mengarang tak. Tulis baca tak betul, segi susunan bahasa ke apa kita parai tak. Kita pakar lepas tu tulis orang pun tak. Dia tak. Dia tulis straight begitu ya. Tapi sebab apa ia tak mengarang sampai 30 100 buah kitab? Sebab ia mengajar. Mengajar ni dia tak tinggal. Kalau malam ni kita yang menada ni rasa naklah cuti nak tinggal saya. Maka malam ni kita tunggu dia 10 minit dia tepat. Dia sampai ke masjid tepat. Tak lewat tak apa. Lewat 5 minit dah ni, tak mari dah malam ni. Apa kita sukalah. Dia tubik makan syair dengan roti Arab. Start dia tengok nampak dia berjalan jenggot pagi. Tak ada tubik juga report kita ni. Tak ada minum teh juga, syair juga di luar. Anak murid ni maknanya harap-harap dia tak mari. Mengajar penuh masa. Hari Jumaat yang mengajar Bulughul Maram dengan Qawaid Fiqh. Fiqh pada Syekh Yasin Padani. Syekh Yasin Padani dia baca di Haram. Lepas asar dia baca Jalalain. Baca Jalalain turun juga kepada Sawi. Malam ni yang mengajar Iqnu. Yang mengajar bernama Fathul Qari Bajuri, Hasyiah Bajuri yang mengajar. Lepas tu habis tu yang sambung bernama Syarqawi, yang habis tu yang sambung Iqnu. Lepas tu hak kekalnya Ibn Aqil, dua kitab sebenarnya tiap-tiap malam daripada pukul 9.30 hingga sampai pukul 11, 2 jam semua. Petang hari cutinya hari malam Selasa dengan malam Jumaat. Dia tak ada. Orang ada sibuk dengan tahlil, tak mengajar semaya hajat, tak mengajar dia tu. Tapi alhamdulillah rezeki ulama Allah ini murah rezeki dia. Tak mengajar pun tak apa. Bini 2 orang boleh jaga.
Anak pun 2 orang bini kemungkinan ramah. Kamu tak kena ramah, kena 2 orang yang anak dia. Syekh Muhammad jadi Wahabi tu kena, umurnya lebih kurang berapa. Orang lagi tu kena begitu-gitu saja. Alhamdulillah, jadi orang Syekh Abdul Qadir Banjari ni hijau dia mana dengan sebab Syekh Abdul Qadir Banjari ni dia ada kenamaan. Di penemu di belakang kepada belakang pasar ikan di Mekah tu ada kenamaan. Jadi dia pungut zakat-zakat daripada tua-tua kedai ni. Dia serahlah yang lepas puasa dia bagi serah kepada Syekh Qadir Mandili. Alhamdulillah lah, maknanya dia hidup untuk belanja dia, isteri dia, anak dia, rumah tu rumah wakaf dah sewa. Apabila dia mati, Syekh Qadir Mandili ni tinggal hotel lebih ke 5,000 riyal. Masa tu banyak lah 5,000 riyal ni. Jadi hari dia mati ni orang letak apabila kita nak pergi ziarah terakhir, jumpa dengan dia terakhir, nak pujuk dia, nak apa dia letaklah guni berah rumah kita besar, jala-jala kuning tu, biru tu tak, dua-dua penuh belakang duit, penuh duit, tak sebelah kanan sebelah kiri. Orang nak jumpa dia sebelum dia mandi dia tu berkiu, masuk sirah berkiu. Ya. Kat 3 kilo. Kiu. Allahu Akbar, Syekh Qadir Mandili. Tapi resmi dia nya, hak kita, hak amat tak ada turut dia nya, jubah dia separuh putih. Jubah dia tak bakal labuh, mesti separuh putih, tak bakal labuh. Lepas tu serebar dengan kepiah tak tinggal. Kepiah serebar. Sebab kita, sebab Melayu lah, bukan sebab Arab tu tak, Yamen tu tak tinggal. Jadi hanya diriwayatkan oleh tu Rama seasal tuan, jasa Syekh Qadir Mandili tidak hancur. Apabila dah hari dia mati, mayat dia ni berjalan di atas tangan orang. Kita tak jalan, mayat dia bergerak dah. Kita boleh stop di atas ni. Orang lain tarik pula, tarik apa nama, keranda dia tu, jenazah dia. Pergi biarlah gitu. Jalan atas tekak orang, atas tangan orang. Setu-setu dia tarik, hingga sampai ke Mu'alla. Apabila dah mayat sampai jenazah dia sampai Mu'alla, orang yang ikut dia ni separuh duduk di masjid. Maknanya duduk masjid separuh, duduk dekat kawasan Muda'ah, yang paling Muda'ah, duduk Muda'ah lagi. Orang pengiring jenazah dia ramai, ya Allah, lebih ramai daripada orang mengiring jenazah Syekh Ali Alawi Maliki, dan lebih ramai daripada pada lagi. Dengan sebab Syekh Qadir ni, orang Melayu ni, Indonesia menada dengan dia, Tani menada dengan dia, Kedah Kelantan menada dengan dia, orang apa nama, orang Kemojo hak pergi dengan pasport sial ke Mekah juga menada dengan dia. Orang Burma begitu juga, hak pergi pasport sial menada dengan dia. Berarti semua rantau Asia ni, Melayu ni, duduk Mekah menada dengan dia. Ramai lah. Itu Syekh Qadir Mandili. Akhir sekali dia ni, jalan dia ni, kaki dia ni kecemat, dia menyakit kecemat ni. Kecemat ni dia ni membuatkan luka kaki dia sebelah kiri, kerana Allah tak ingat, Allah alam, dia ada lubang. Luka kecemat ni tu, dia dah berlubang di tapak kaki dia. Dia berjalan je dengan apa itu sikit, tak rapat kaki dia dengan lantai. Dia mati pun dengan penyakit macam ni. Dan masa dia balik tani tu dah hamba duduk Mekah. Kalau dia berdempak dengan
apa nama Abdul Ghani Fikri ya. Ingat yang debat di petani tu di Telubel tu dengan pembawa mazhab baru tu apa nama Asy'ari kaum muda dia berdebat apa nama Cina buta Ataisul Musta'ad. Jadi kalah lah segi hujah-hujah kalah apa nama kaum muda ketua Asy'ari kan orang ni rasukan Asy'ari Fikri Asy'ari hamba lupa lah. Puak kita tu kita di petani ni bawa nak buat pergi penuh beratus ribu dia. Apabila tua kaum muda terkalah tak khabar tu kita ni akak pihak akak sebab jadi kalah dia. Alhamdulillah. Jadi sebab tu ada Mekah sendiri pun anak-anak muda dia walau umur ni umur 11 dia Mekah dia belajar sekolah rendah di Mekah lagi dan mengapa kitab-kitab Tauhid Wahabi daripada Dejah 3, Dejah 4, Dejah 6 dan kalau menunggu utang cerita dan kalau Nawi semua Tauhid Wahabi Mekah. Kalau begitu belajar Wahabi terapok Wahabi tu tapi nak ubah akidah pada Wahabi tu tak ada lagi tapi jiwa tu dah ada terpengaruh dengan Wahabi. Dan sebab kita lama belajar kitab Tauhid dia tu karya sekolah tu dah dia lagi apa Tauhid ni lagi apa daripada bawah yang sampai ke atas sampai pada Senawi kenapa kitab Tauhid dia ni. Jadi terkesan pada hati kita ni. Tapi nak tinggal Asy'ariyah ni kita tak tinggal lah. Tapi mana hati ni maknanya kita tak, kalau tidak sebab Syekh dengan diri sebab guru di Salatiyah mana akan jadi habis tu tak ada hamba dia maka tak apa nama Asy'ariyah kita. Jadi maknanya alhamdulillah kita telah mengenal Ustaz Rasulullah telah tamat kita kenal bagi hati ini. Mau tak sabarlah. Ini adalah satu jasa yang sangat besar ditinggalkan oleh Tuan Guru kita almarhum, Tuan Guru oleh sebenarnya Tuan Guru oleh rantau Asia kita, Indonesia, Melaya, Malaysia, Tani, Kemoja dan sebagainya. Sekedar mandiri ini alhamdulillah di hotel dan kita ini dibacakan, diajar hampir di semua orang di semua negeri tak? Di Indonesia, di Malaysia, di Tani. Betul-betul kita ini untuk merawatkan hati kita, untuk menjaga anggota-anggota kasar kita, anggota zahir. Sebab kita nak jaga hati kita. Kata jaya jaga hati kita, insya-Allah kita berawak anggota-anggota zahir ini, insya-Allah kita jaya jaga hati kita. Sabarlah kepada sesuatu bagi pelajar-pelajar di belajar ni sesuai lah kita ni jadi satu nama boleh jadi satu tradisi kita orang belajar maknanya kita ni kalau boleh maknanya belajar ajar tiap-tiap minggu lepas mengajar kita yang wajib kita baca separuh kepada kita ni supaya menghidupkan hati, supaya hidup menjauhkan pelajar-pelajar kita ni daripada benda-benda yang tidak boleh menghalang mereka mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah mengijazahkan kita ini, kita penawar bagi hati ini sebagaimana telah mengijazah kepada hamba oleh Tuan Guru hamba Syekh Abdul Qadir Mandili masa belajar dengan dia dulu dan menadakan dia dulu, dan nama ijazah kita ini sebagaimana guru hamba ijazah pada hamba kepada semua yang hadir, tak kira lah ustaz kau, pelajar kau, mudah-mudahan mana orang panggil ada muasalah, ada bersambungnya
di antara guru Amor Syekhuddin Mandili dan Amor sendiri sebagai anak murid dia, dan kepada semua yang hadir ni. Kalau tidak hadir, sebagai muwasalah bersambungnya direct daripada Amor kepada Syekhuddin Mandili pada semua yang hadir tidak hadir. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kitab Penawar Bagi Hati ini, dan kita sebar seluruh mungkin. Dengan sebab kita sekarang rusak, dengan sebab hati kita ni rusak. Masyarakat Islam sekarang di mana saja, bukan di Asia, bukan di sebelah kita saja, di Arab sekalipun, dengan sebab rusaknya anggota-anggota kasar, bukan rusaklah hati, maka berlakulah banyak bala fitnah di kalangan kita, dan perang mengurangi di antara satu sama lain. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sadida. Allahumma iftah lana ya Allah min abwabi rahmatik wa anshur alaina ya Allah min khazaini hikmatik ya rahmati hanin. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu hadiah Fala Al-Fatihah ini kepada almarhum Guru Syekhuddin Mandili, dan kepada semua yang terlibat dengan kitab dia ini, dan semua guru-guru yang mengajar kitab dia ini di seluruh rantau alam ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.